أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dihormati Fadil pengurusi majlis dan seluruh intan kuasa fungsi surau dan intan kuasa surau yang saya hormati, para jemaah sekalian yang hadir waktu subuh. Subuh ni payah nak mari tuan-tuan. Tambah pula subuh hari Ahad. Jadi orang yang boleh mari subuh waktu Ahad ni orang yang istiqamah dengan semayang, insya-Allah. Sebab tu Allah Ta'ala bila disebut semayang, disebut aqimus solah. Dia tak sebut as-solah je, disebut aqimus solah. Aqimu makna berdiri. Berdiri kata ulama, aqimu makna orang yang jaga, orang yang pelihara, orang yang bersungguh-sungguh. Kerja kita buat ni kalau buat sambil duduk, dia orang tak kata orang tetap sungguh. Buat sambil duduk. Kalau buat sambil baring lagi teruk. Tapi kalau buat kerja sambil berdiri, maknanya kerja yang sungguh. Buat secara bersungguh-sungguh. Bukan sambil lewa, bukan sekadar lepas. Orang sebut lepas batuk di tangga. Bukan batuk betuk. Lepas betuk di tangga. Tapi tak tahu macam mana simpulan bahasa kita ni jadi benda lain. Asalnya bukan batuk. Melepas batuk di tangga, apa kena mengena? Betuk. Asalnya betuk. Betuk ni gayung, cebok tu. Cebok yang dibuat daripada buah kelapa, tempurung kelapa tu zaman-zaman dulu. Bila kita nak naik tangga rumah, kita ada tempayan air. Kemudian ada betuk tu. Gayung lah. Gayung, tapi yang dia bukan kayu, gayung. Tapi gayung tu disangkut pada paku. Jadi bila kita naik rumah, kita ambil gayung tu, kita basuh kaki. Lepas basuh kaki, gayung tu kena sangkut semula. Jangan letak atas tangga tu. Gayung tu nama betuk. Melepaskan betuk di tangga, maknanya tak letak gayung tempat yang betul. Lepas guna letak atas tangga. Tu melepaskan betuk di tangga. Bukan batuk. Melepaskan batuk ni, batuk mana-mana sekarang ni, jangan batuk sangatnya. Marah diorang. Sama juga macam bidalan, apa dia, macam harapkan pagar makan padi. Bukan pagar, pegar. Mana tuan-tuan pernah tengok pagar makan padi? Pegar ni nama burung. Mengharapkan pegar makan padi. Orang zaman dulu, dia bila tanam padi, musuh banyak. Jadi antaranya musuh tu, seekor jenis burung ni, burung kecil pegar ni, dia tak makan padi. Dia makan burung lain. Dia pergi tangkap macam lang tu lah, lang kecil tu. Dia pergi tangkap burung lain. Tu makanan dia. Dia tak makan padi. Tapi kerja dia ialah kalau lapar, dia pergi tangkap burung, dia makan burung aluh ni. Jadi dia ni tunggu burung aluh mari tak ada, dia makan padi. Lapar sangat dia makan padi. Sepatutnya dia ni makan burung lain, burung yang makan padi tu. Jadi tak boleh harap jugalah ke pegar ni mana. Kita harap ke dia lah jaganya. Harap jagalah, jaga bank, rupa jaga curi duit bank. Ni zaman dululah. Zaman sekarang ni tak ada dah. Jadi tahu sekalian, jadi tak apalah apa yang Allah Ta'ala sebut kepada hidup kita atau kaum bumi ni, hidup yang hakikat hidup ni ialah kepada satu benda yang besar. Dua je hidup ni. Kalau kita semayang, kalau kita baca doa, bila kita doa ni dua benda je. Satu kita minta, satu kita minta lindung. Minta jauh. Dua je. Seluruh himpunan doa-doa manusia ni berhimpun di atas dua benda. Satu, mohon kepada Allah Ta'ala. Minta, ya Allah, minta syurga, minta sihat, minta tu. Yang kedua, minta lindung. Lindung daripada neraka Allah, lindung pada murkaan Allah, lindung daripada azab Allah, lindung. Jadi hakikatnya sama ada kita minta benda tu dan kita kena minta lindung. Padahalnya, kalau kita perhati, kalau sekiranya
Bila kita dapat benda baik, bermakna kita tak dapat benda tak elok. Kan? Ya. Kalau kita dapat syurga, makna orang tu tak masuk neraka. Ya. Itu hakikat. Tetapi begitu sungguh ke tidak? Sebab tu kita minta dua-dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ujung tu. Ya. Sepatutnya bila orang masuk syurga, maka tentulah dia tak masuk neraka macam tuan-tuan. Ya. Di mana kau Ustaz Abdul Rahman pagi ni? Ustaz Abdul Rahman duduk di surau ni. Ada tak di rumah dia? Tak ada. Ha? Kalau mari sini ada, sana ada, sudah. Nyayang rumah. Ha? Ya, berarti bila kita ada satu tempat, kita tidak berada tempat lain pada waktu itu. Tetapi akhirat ni tidak begitu. Ya. Ada orang yang masuk neraka dulu, na'udzubillah. Sebelum masuk syurga tu dia masuk neraka dulu. Jadi yang masuk neraka dulu ni yang kita tak nak ni. Walaupun akhir masuk syurga, walaupun kekal syurga kemudiannya, tapi sebelum tu tu tak nak. Sama juga bila kita buat baik. Bila kita buat baik, orang yang buat baik sepatutnya tak buat jahat lah. Tetapi ada orang yang buat baik sebelum dia atau selepasnya dia buat juga jahat. Maka kerana itu kita minta lindung dan minta satu mohon pada Allah Ta'ala, yang kedua minta lindung pada Allah Ta'ala. Ya, jadi hakikat hidup ni macam kereta. Ya, kawan tanya, nak pergi mana Ustaz? Nak pergi Lipih. Jauh tak Lipih? Tak jauh. Dua kona je. Ya, dua kona. Memang dua je. Tidak kiri, kanan. Dua tu je. Mana ada kona straight? Tak ada. Ya, kona ni kiri atau kanan. Dua kona je. Tapi hakikat sebenar berapa ratus kona nak sampai satu. Ya. Jadi oleh kerana itu bila kita hidup ni berimpun di atas dua benda. Ya. Cuma hebatnya hukum ni dia tidak berimpun atas dua. Ya. Semua amalan kita ni ada hukum. Tak ada satu amalan pun yang tak ada hukum dalam Islam ni. Ya. Semua amalan kita ada hukum. Ya. Asalnya berimpun hukum tu di atas dua benda. Ya. Bagaimana tadilah berimpun di atas dua benda. Tetapi bila mari hukum, dia berimpun di atas lima benda. Kalau tak wajib, maka dia haram. Ya. Kalau tidak makruh, dia jadi sunat. Ya. Kemudian yang kelima asal hukum harus. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal satu benda ni, asal benda ni, semua perbuatan dan ni asalnya ialah harus. Harus. Kecuali ada dalil yang mengubah hukum asal. Hukum asal harus. Makanan contoh, boleh tak makan biawak? Asal hukum harus. Kecuali ada dalil mengharamkan dia jadi haram, atau dalil jadi wajib jadi wajib. Ya. Jadi bila ada dalil maka dia mengubah. Ya, sebab tu hidup kita ni sama, kalau tidak amalan kita ni wajib, lawan dia jadi haram. Ya. Tetapi orang yang nak jaga amalan wajib, Allah Ta'ala ni dia segala sesuatu tu dia ada kaedah dia. Ya, dia ada sistem dia. Sebelum sampai yang wajib tu, dia mari yang sunat dulu. Sebab tu orang yang jaga amalan sunat, insya-Allah dia tak tinggal amalan wajib. Ya, orang yang jaga amalan sunat. Kita jaga sembahyang sunat tuan-tuan. Ya. Macam mana kita nak jaga sembahyang fardu, kita jangan tinggal fardu, jaga sembahyang sunat. Jagalah amalan sunat. Kerana orang yang jaga amalan sunatnya akan dipelihara oleh Allah amalan wajib. Dia tak akan tinggal yang wajib. Ya. Macam mana kita nak tinggal benda haram? Jauhi benda makruh. Ya. Jauhi benda makruh. Walaupun benda tu makruh ni, hukum makruh ni buat tak berdosa. Ya. Buat tu tak sampai tahap dosa, tapi tinggal tu dapat pahala. Ya. Tapi asal perkataan makruh, karaha, benda dia benci. Ya. Siapa benci? Allah yang benci, bukan manusia benci. Ya. Jadi bila Allah yang benci tu Allah Ta'ala, maka kita jangan pandang mudah. Ya. Makruh je tu jangan ada. Ya. Kerana orang yang menjaga amal, yang tak nak buat benda haram ni, ya, maka dia tinggal benda makruh. Bila dia tinggal benda makruh, maka dipelihara oleh Allah Ta'ala benda yang haram. Ya, sama syubhah. Ya. Syubhah. Ya. Syubhah ni tak jadi haram. Ya. Innal halalu bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun.
la ya'lamuhunna katsirun minas. Dan hadis Nabi sebut halal ni jelas. Halal ni barang jelas. Ada dalil, ada nas yang sharih, yang jelas, maka dia jadi halal. Ya. Haram juga jelas. Ya. Jelas macam mana? Ada dalil, ada nas, sama ada Quran atau hadis Nabi atau ijma' ulama menunjukkan bahawa hukumnya haram. Haram jelas. Halal jelas. Ya. Tetapi ada tak yang tak jelas? Ada. Wa bainahuma umurum mustabih. Di antara keduanya, kata Nabi, di antara yang halal dengan yang haram tu, di antara tengah-tengah tu ada benda yang sama-sama. Ya, sama-sama. Dia panggil syubhah. Benda syubhah ni benda yang sama-sama, tak jelas hukum dia. Kenapa hukum tak jelas? Pertama, tak ada dalil. Ya, tak ada dalil. Ia mengatakan bahawa dia haram ataupun dia halal. Tak ada dalil. Ya. Jadi bila tak ada dalil, ya, maka hukumnya, ya, ditengok. Ya. Nak timbul hukum tu macam-macam kaedah lah. Ada berbagai kaedah. Ya. Sama ada kita ambil dalil qiyas. Ya. Dalil qiyas maknanya benda tu asal tak ada, tapi sifat perangai benda tu sama dengan benda yang ada dalil. Contoh haram arak. Dalam Quran ada dalil haram arak. Tapi dadah tak ada dalil. Ya. Jadi asal dadah ni haruslah. Iyalah, asal harus. Ya. Asal harus. Pasal apa? Sebab tak ada dalil. Kenapa jadi haram? Kerana dalil qiyas. Ya. Betul ke dadah tak ada dalil? Tak ada. Tu ayat pi amadin mumadadah. Tu bukan dadah. Bunyi sedadah. Ya. Jadi bila tak ada dalil yang jelas tak ada, maka para ulama ambil kaedah qiyas, dalil qiyas. Apa sifat yang ada pada arak? Minum, mabukkan, hilang akal, apa semua, jadi tak siuman, jadi tak tentu arak. Ada tak sifat tu pada dadah? Ada. Maka kalau benda tu ada kerana sifat-sifat tu jadi haram, maka haramlah juga benda yang kedua ni walaupun tak ada dalil. Pasal apa? Sifat-sifat yang ada tu ada pada dadah. Ada pada arak. Maka diharamkan benda tu kan dalil tersebut. Ya. Tapi ada tak benda yang tak ada? Sifat-sifat tu tak ada. Contoh merokok. Merokok tak ada dalil. Ya. Haram tak merokok? Ya. Tak ada dalil. Rokok sama tak dengan dadah? Tak sama. Tuan-tuan isap rokok sama tak? Saya tak isap, tapi tuan-tuan yang isap ni rasa sama tak? Siapa berani jawab? Jadi kadang-kadang sifat-sifat tu tidak sama 100% dan sebagainya. Tapi elok ke tak elok, maka hukum berubah keadaan. Ya, tetapi hukum ni dia tetap ke? Hukum tetap ni hukum ada dalil, tuan-tuan. Hukum ada dalil dia tetap. Ada pun hukum yang tidak ada dalil nas yang jelas, maka bila berubah, ya, bila kajian lama buat kajian, maka benda yang satu masa dulu orang tak tahu, ya, tak tahu mudarat sampai sedang tu, ya, tak tahu sampai itu, maka kerana itu hukum dia bila berubah ilah, berubah keadaan dia, sifat dia, maka berubahlah hukum dia. Sebab tu kadang-kadang orang zaman dulu tak ada pun tok guru isap rokok biasa je, sebab dalil pada waktu tu orang nampak rokok ni membazir je. Ya, kesihatan tak ada fakta, tak ada bukti. Ya, bahaya pada kesihatan tak ada bukti. Orang nampak membazir. Kenapa membazir? Isap asap, keluar balik asap. Kalau telan, okey. Ya, taklah nampak membazir sangat. Contoh. Ni contoh je, jangan terasa hati. Jadi oleh kerana itu, bila berubah ilah, berubah hukum. Jadi kita hidup atas muka bumi ni, ialah hidup yang ada orang Islam ni dia hidup ada peraturan. Ya, orang Islam dia hidup atas jalan. Ya, ada jalan dia. Ya, semua hidup ni dia ada jalan. Tuan-tuan walaupun tuan-tuan tengok dongak ke langit. Ya, kalau sekarang kita boleh buka internet kan, kita ada program. Kita nak tengok berapa banyak kapal terbang yang sedang berjalan sekarang di ruang udara Malaysia. Ya, kita boleh buka, kita boleh nampak terus di jengka ni atas kita ni berapa kapal terbang tengah lalu sekarang, kita nampak. Ya, bila kita tengok tu, masya-Allah. Ya, beribu dululah, sekarang tak banyak dah kapal terbang ni. Ya, beribu kapal terbang satu masa tu di atas ruang udara. Ya, ya. Semua kapal terbang tu berjalan di atas line dia. Dia bukan boleh berjalan ikut suka hati dia, tak boleh. Dia mesti berjalan di atas line dia sendiri.
seluas-luas udara ni pun dia mesti berjalan di atas line yang betul. Kalau silap line dia, accident. Silap line dia, bahaya. Ya, demikian juga kapal laut. Ya, beratus kapal laut bergerak di laut tu, semua berjalan di atas line yang tertentu. Jadi hidup kita ialah hidup berjalan di atas line tu. Tuan-tuan berniaga, orang berniaga ada line dia. Ya, ada satu hadis, saya tarik pada hadis ni, cuma saya tak hafal hadis ni, mafhum pada hadis Nabi kata, kalau sekiranya Allah Ta'ala mudahkan bagi kamu satu jalan rezeki, ya, maka istiqamah di atas jalan tu, kerana rezekimu ialah rezeki melalui jalan tu. Ya, kita ni cari rezeki ni macam-macam jalan, sepanjang hidup ni kita macam-macam buat. Macam-macam kita buat. Ya. Dulu waktu mula-mula kita pernah mengajar sementara. Pengalaman saya lah. Mengajar sementara. Ya. Lepas mengajar jadi pensyarah. Lepas tu berhenti bertanding. Lepas tu kalah. Banyak kali pula tu kalah. Ya. Kan? Ya. Lepas tu niaga. Masa kalah ni niaga macam-macam. Ya. Macam-macam. Jual buku, jual macam-macam cara. Ya. Baik. Dalam banyak-banyak jalan ni, mana jalan rezeki kita? Ada orang yang kadang-kadang dia cuba, jumpa satu rezeki dia mudah kot jalan tu. Nabi kata istiqamah di atas jalan tu. Itulah punca rezeki dia. Rezeki dia kot jalan tu. Ya. Ada kawan saya dia macam-macam buat. Ya. Macam-macam niaga, ternak ayam, jual lembu, jual kerbau, jual tu. Ya. Lama tanam rumput, jual rumput. Jual rumput rezeki dia. Ya. Tanam rumput. Ya. Pertama orang tak curi. Yang kedua babi tak makan. Musuh tak ada. Rezeki dia kadang-kadang kita tak tahu rezeki kita ni. Cuba jumpa lain ni. Lain itulah rezeki kita. Nabi kata istiqamah di atas lain tu. Jangan kadang-kadang nak cuba benda lain. Bolehlah cuba, tapi hakikatnya kalau Allah murahkan kita, tepat tu lah. Allahu Akbar. Sebab tu hidup kita atas muka bumi ni hidup atas jalan. Sebab tu bila kita semayang, kita minta doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk aku jalan yang betul. Ya, jalan mustaqim, jalan yang lurus. Lurus ti maksud apa dia? Yang tidak bengkok, yang tidak bercanggah dengan syarak, yang tidak berdosa dengan Allah Ta'ala, yang tidak berbalah dengan orang lain, yang tidak menyebabkan kawan kita rasa kecil hati. Jalan yang betul-betul ni, manusia pun suka, Allah pun redha, keluarga kita bahagia, Allahu Rabbi. Nak apa lagi atas dunia ni? Ya. Jadi kita minta jalan yang betul. Ya Allah, tunjuk pada aku nak berniaga, ya Allah tunjuk jalan dia. Ya Allah, aku nak bertani, tunjuk jalan dia. Ya. Ada kawan saya tu, dia ni ialah duk mengejar dunia ni. Kalau kita kejar tak dan tuan-tuan. Ya. Kalau handphone, nak ambil handphone model baru keluar beli. Gila tuan-tuan. Habis modal. Ya. Pasal apa? Sebab model baru sentiasa keluar. Ya. Dulu waktu awal dulu, ya, di kampung saya tu seorang hamba Allah meninggal dah pakcik ni. Ya. Dia tanam getah. Tiba-tiba masyhur masa tu rambutan anak sekolah ni. Tebang getah, tanam rambutan. Tengah tanam rambutan, keluar pula sawit. Tebang rambutan, tanam sawit. Tak laku pula akhirnya rambutan tu. Ya. Lepas tu tanam durian. Ya. Lepas tanam durian, ya, tebang pula tanam koko. Macam-macam sejarah dia. Kalau nak ambak dunia ni, sampai bila pun tak ada. Dia macam orang main bola. Letak sebiji bola, tengah 22 orang. Berebut sebiji bola. Ya. Kejar bola tu, kejar. Sampai dekat sepak, kejar pula. Kesian betul. Kalau tengok cara dia ambak tadi, sepatut dapat bola, tak ambil balik terus. Ya. Ya. Itulah dunia. Dunia tu kalau kita nak kejar dia, sampai bila pun tak boleh. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilekakan oleh Allah Ta'ala. Leka hidup ni. Minta maaf lah, kadang-kadang sibuk cari rezeki, cari dunia ni. Sampai kiamat pun tak ada, tak cukup. Ya. Tapi hakikat sebenar kata Allah, hingga kamu diusung kubur pun, kamu tak rasa cukup. Ya. Jadi, apa yang hidup dalam kehidupan kita ni, ada benda, pertama, benda yang kita nak buat. Oleh kerana manusia ni ramai-ramai. Ada yang cerdik, ada yang kurang. Ada yang kaya, ada miskin. Ya, adilnya Allah Ta'ala dia buat manusia tak sama. Itulah adilnya Allah Ta'ala. Ya. Tinggi rendah, ada orang tinggi, ada orang rendah, ada orang hitam, ada orang putih. Dia buat tak sama. Adilnya Allah Ta'ala. Ya. Tuan-tuan bayangkan kalau Tuhan buat sama je. Hancur dunia.
Ya, hancur dunia ni. Ya. Macam sama juga seorang laki-laki dia tengok perempuan dia minat. Ada orang minat perempuan yang kurus. Ya. Tapi ada orang minat perempuan yang berisi sikit. Ada orang yang berisi banyak pun dia minat. Ya. Ada orang yang suka begini. Mana Tuhan buat supaya manusia ni tak sama. Ya. Itulah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi menyebabkan kita hidup ni kita tidak berebut benda yang satu. Ya. Berebut kepada benda yang terbuka. Ya. Orang ni begini, orang ni begini. Ya. Kalau orang di darat yang memotong getah, ya, dia biasa dah. Ya, pagi-pagi asal pisau, kemudian pergi menoreh getah sebatang dengan nyamuk, dengan pacak, dengan apa tu, dia biasa bagi dia. Ya. Ya. Satu hari orang menoreh getah pergi ke laut. Ya, masuk bot semangat lagi. Keluar je dengan ombak apa semua, dengan mabuk, dengan motor apa semua, dengan payah. Oh, kata tak boleh hidup. Tak boleh hidup kata. Ya, dengan ombak tak berhenti. Ya. Dia kata bila nak berhenti perahu ni senyap. Mana boleh senyap? Di laut sentiasa bergerak. Ya. Begitulah lautan sentiasa bergerak. Ya. Saya pergi ke pulau Bangi, Pulau Mabul. Ya. Di sana ada nelayan ni, dia ada orang panggil bajau. Ya. Kaum bajau ni dia ada bajau darat, ada bajau laut. Bajau laut ni memang duduk di laut. Ya. Kehidupan dia atas bot dia. Ya. Anak-anak kecil pun atas bot dia. Hidup dia memang atas bot. Cari ikan, cari itu, kemudian naik darat jual sekejap, duduk atas bot balik. Itulah. Dia ni naik darat mabuk. Naik darat mabuk. Duduk sekejap tak apa Ustaz. Duduk sekejap apa? Lama sejam lebih, mula tak boleh dah. Nak mabuk dah. Ya. Saya kata, ada juga makhluk macam ni ya. Pasal apa? Sebab memang dia hidup di laut. Macam kita pula duduk darat, okey tenang. Turun ke laut, mabuk. Ya, mabuk laut. Ya. Yang teruk sekali, mabuk dua-dua. Laut mabuk, naik ke darat, mabuk lagi. Ya tu. Tangga dua depa, langkah dah. Tangga tu dua depa lagi, dah langkah dah. Ya. Jadi oleh kerana itu, hidup kita tuan-tuan ni ada jalan-jalan dia. Ya. Dan bila kita berada atas jalan yang betul, alhamdulillah. Ya. Syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala beri pada kita, pertama, jalan ni jalan yang kita tak berdosa dengan Allah Ta'ala. Jalan cari rezeki kita ni, alhamdulillah, rezeki tak berdosa, jalan bukan berdosa. Tuan-tuan tahu tak, berpuluh ribu orang bekerja, jalan tu jalan diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kerja apa dia? Minta maaf, jadi jaga pusat judi. Jaga tu okey, tempat tu yang tak jadi tak elok. Minta maaf, setengah jadi kerja maksiat. Tiap-tiap hari kerja pelacur. Tiap-tiap hari dia berzina. Tiap-tiap hari dia berdosa dengan Allah. Setiap saat dia berdosa dengan Allah Ta'ala. Ya. Saya pernah waktu di Perak dulu, buat operasi dengan majlis agama. Ditangkap budak-budak ni lah. Yang lelia ni, perempuan ni. Panggil, bagi kaunseling apa semua. Ya. Jabat daerah setuju. Ya. Dia tinggal kerja-kerja maksiat dia ni. Ya, dan dia ubah cara hidup ni kepada benda halal. Nak bagi gerai supaya dia berniaga ke, bagi modal untuk dia berniaga. Macam-macam agensi ada, kita bagi modal. Dalam ramai-ramai tu ada yang kata, kami ni tak nampak dah cara lain, cara rezeki ni. Tak nampak jalan. Oh, berniaga lain payah, dia kata berniaga mudah ni. Jual diri. Ya, sampai dia tak nampak jalan dia. Masya Allah Rabbi. Ya. Jadi ada orang yang kadang-kadang hidup dia, jalan dia sebenarnya, bila dia nak sesuatu benda, dia kena ada kekuatan, dia kena ada kesungguhan. Ya. Ya, sebab tu dalam Islam ni, dia bukan orang beriman saja. Ya. Iman saja tak cukup. Ya. Dia kena wa'amilus salihat, kena beramal soleh. Kenapa? Ada orang beriman, tapi dia tidak beramal soleh. Ada orang yang beramal soleh, amal baik, tapi dia tak beriman. Maka tak jadi. Orang yang buat baik tapi tak beriman dengan Allah Ta'ala, umpama poket yang tidak ada, yang bocor. Ya. Orang yang buat baik tapi tidak beriman dengan Allah, seumpama orang yang ada poket bocor. Buhlah benda baik dalam poket tu, akhir hakikat sebenar keluar semua sekali. Kenapa tak ada tapak? Ya. Kerana tak ada tapak tu. Ya. Jadi oleh kerana tu, tapak tu kena ada.
Tapak tu ialah iman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala. Bila tapak tu ada, tapi amal soleh tak ada, jadi tapak tu kosong. Maka kedua-dua beriman dan beramal soleh tu disyarat. Sebab tu kalau kita tengok dalam beberapa ayat yang Allah Ta'ala, yang dalam satu hadis Nabi sebut, saya nak ambil hadis ni pagi ni insya-Allah untuk kita kongsi bersama. Kata Nabi SAW, innamad dunya li arba'atu nafarin. Dunia ni ada 4 jenis. Dunia ni ada 4 jenis. Abdun razaqahullahu malan wa ilma, bahwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, fahaza bi afdal manazil. Yang pertama kata Allah Ta'ala, orang yang Allah Ta'ala bagi pada dia ilmu dan ada padanya harta. Hidup ni tuan sekalian, ilmu ni umpama lampu. Kalau kita berjalan malam, kena lampu suluh. Kereta kena lampu. Kena ada lampu supaya memandu hidup kita tu. Yang nampak itu bukan ada mata. Mata cerah pun kalau sekiranya tak ada cahaya, maka cahaya itulah yang memandu mata. Jadi kita ingatkan bila ada mata maka kita nampak. Tak semesti. Kalau orang gelap gelemak macam mana pun dalam zulumat, dalam gelap ni, bila tak ada cahaya, kita tak ada panduan. Yang beri panduan kepada mata kita untuk berjalan ni cahaya tu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masawfi. Allah cerita bagaimana bila mari malam, mari datang peti, kilat. Bila kilat tu mancar, maka nampak jalan. Orang yang berjalan waktu kilat mancar, kilat dengan peti ni, dia berjalan dengan dua keadaan. Pertama, dia nak panduan cahaya daripada kilat, tapi dia takut bunyi peti tu. Kilat tu dia tak takut. Tapi bila datang kilat, akan mari bersama petir. Maka petir tu yang menakutkan dia, soal dia dekat dengan kematian. Dengar petir tu takut. Tapi kilat nak tak? Kilat nak. Supaya memandu tengah malam, nampak jalan. Jadi demikian hidup kita. Kata Nabi, ada orang yang Tuhan bagi pada ilmu, wa malan, dan Tuhan bagi harta, Tuhan bagi ilmu. Lalu bertakwa pada Allah Ta'ala, dia menyambung silaturahim, dia dia mengenali Allah Ta'ala sebenarnya, dia tahu bila Allah kata haram dia tinggal, Allah kata wajib dia buat, bila Allah kata suruh maka dia buat. Pasal apa? Sebab dia ada ilmu. Habis bagaimana dengan silaturahim? Sebab dia ada harta. Dia jumpa waris dia, tuan nak sedekah kaum kerabat terdekat. Pahala dia besar daripada sedekah pada orang lain. Saya ni kadang-kadang bila dalam hidup ni macam-macam, kita pun nak susahkan ni jadi menteri, tuan tak pernah fikir pun nak jadi menteri ni. Jadi hidup ni kadang-kadang kita kena, saya waktu kecil dulu diajar minta doa pada Allah ni, ya Allah, ya Tuhanku, aku tak tahu masa depanku. Kamu tahu ya Allah, atur yang terbaik untuk masa depanku, jauhi benda yang tak baik. Tolong elak benda tak elok, tolong elak benda tak baik. Minta Allah atur yang terbaik hidup kita. Kita tak tahu, besok pun tak tahu apa berlaku pada kita ni. Jadi Tuhan tahu. Maka kita minta Allah atur hidup kita ni supaya hidup kita betul, jauhi benda yang tak baik bagi agama kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita minta jauh. Baik. Jadi kata Nabi, bila dia ada harta, dia guna harta je. Bila ada ilmu, dia guna ilmu untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, guna ilmu untuk pandu pengurusan harta dia. Nabi kata, fahaza bi afdalil manazil. Inilah golongan yang paling baik sekali. Jadi orang paling baik ni bukan orang Islam yang lemah, yang minta sedekah, yang dah. Mukmin yang kuat. Harta ada, ilmu ada. Menyebabkan dia bertakwa pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan bahwa sadiqun niyyah yaqul law anna li malan la amiltu bi amalin fulanin bahwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Yang kedua, orang yang ada ilmu tapi harta tak ada. Ilmu ada. Ada orang yang kadang-kadang hidup dia belajar sampai belajar tu balik mengajarlah, buka pondok, buka mengajar sana sini. Hidup dia susah, tak ada senang sangat. Saya dapati tok guru zaman-zaman dululah. Tok guru zaman sekarang ni tok guru lain macam. Tok guru zaman dulu kadang buka pondok, bukan ada duit pun sekalian. Kita tengok dia macam mana dia boleh buka pondok, kadang tengok
Tak terfikir kita. Ya. Dia boleh buka bangunan dia. Hidup dia macam mana? Kadang-kadang 4 isteri. Tok Guru ni biasa 4. Tok Guru dululah. Ya. Tok Guru sekarang tak berani Tok buat. Ya. Tok Guru sekarang ni tak berani dengan mak guru. Ya. Kadang-kadang dulu kalau kok Sungai Pahang ni, daripada kalau dia bertolak daripada Pekan dia, sampai Lubuk Paku seorang isteri dia. Ya. Nak sampai Ulu Temeling tu cukup kota lah. Dia ngajar singgah sini, ada keluarga dia, isteri dia. Kemudian tapi hidup dia rezeki mari mana dengan anak ramai, rezeki mana? Ada orang kadang-kadang kata Nabi, ada orang Tuhan bagi ilmu tapi Tuhan tak bagi harta. Di antara kita ada orang yang dapat, adalah ilmu sikit sebanyak, bukanlah jahil sangat, ada ilmu lah, tahu hal haram, tahu mana yang suka Allah suka tak suka. Lalu dia kata Nabi, orang macam ni dia tak ada harta. Bila dia tengok orang berharta, sedekah ke, derma ke, buat tu, buat surau, buat masjid, buat sana sini, dia kata, Allah Rabbi, seronok orang ada ilmu, beriman dengan Allah Ta'ala, ada harta pula. Ni'mal malu salih li rajulis salih. Kata Nabi, alangkah baiknya harta yang halal yang baik duduk pula di atas tangan orang yang soleh. Masya Allah. Ya. Umpama cincin. Cantik cincin tu ialah pada batu tu. Ya. Cantiknya batu tu diikat pula ikatan yang cantik. Masya Allah. Duk pula di jari manis. Ya. Kalau jari hantu lain macam. Kan? Macam cantiknya tak lalat. Ya. Cantik tak lalat tu duk pula di tepi bibir. Orang perempuan pula. Cerita pun tak guna. Tak. Tapi kalau tak lalat duk tengah dahi, lain macam. Jadi ni'mal malu soleh lirajul. Alangkah baiknya harta yang soleh, harta yang halal yang baik duduk atas tangan orang yang soleh. Dia tak jadi kedekut, tak jadi bakhil dia. Masya Allah. Nabi kata, bahwa sadiqun niyah. Orang macam ni dia membenarkan niat dia. Dia niat yang betul. Apa niat dia? Ya Allah, kalaulah aku ada harta macam dia, tentu aku boleh sedekah macam dia. Aku macam dia. Lalu kata Nabi, dia berkata, lau anna li malan, kalau aku ada harta, la amiltu bi amalin fulani, aku boleh beramal macam dia tu juga, sedekah, derma dan sebagainya. Bahawa biniyatihi, lalu dia berada atas niat dia, fa ajruhuma sawa. Kata Nabi, pahala mereka sama. Dia mendapat pahala sebagaimana pahala golongan pertama. Ya. Jadi kalau macam tu kita niatlah ustaz. Niat saja. Ya. Orang yang tak ada bolehlah niat, ya ada jangan niat. Ni ada kena bagi. Ya. Niat buat baik tu, ya. Memanglah kadang-kadang ada kita duduk kampung ni, biasa kita jumpa duduk borang dengan makcik-makcik orang susah saya. Ya, bila dengar ada orang pergi umrah, dia kata Allah seronoknya pergi umrah. Teringinnya nak pergi umrah. Tapi dalam hati dia kata tak ada harapan. Tak ada harapan pergi umrah. Kita ni sekalian, saya lah pengalaman hidup orang susah ni, hidup sejak daripada kecil ni susah. Ya. Tengok kapal terbang tu seronok dah. Seronok. Tengok seronok dah. Ada tak rasa boleh tak naik? Tak ada harapan langsung. Waktu saya kecil, saya tak pernah terfikir saya boleh naik kapal terbang. Tak pernah terfikir pun. Tengok pun nasib baik. Boleh kita tengok di Kuala Lumpur, tengok kapal terbang tu rasa tak nak balik, tuan-tuan. Ya. Pernah terfikir tak boleh satu hari boleh naik kapal terbang? Tak pernah fikir. Tak pernah fikir. Tambah-tambah naik menteri, lagi tak pernah fikir. Jumpa menteri takut masa tu. Takut. Ya. Tak pernah fikir. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia nak buat baik, sungguh-sungguh nak buat, dia kumpul. Saya di kampung saya almarhumah, seorang makcik. Ya, dia ni kerjanya meniaga di pasar Minggu. Hari Sabtu di Benter, hari Ahad di Jerantut. Pasar Minggu Jerantut Ahad ke Sabtu? Ahad kan? Hari Sabtu dia di Benter, hari Ahad di Jerantut. Pagi-pagi waktu saya kecil ni, saya pergi masuk surau sembahyang subuh tu. Ya, dia pergi sembahyang surau, dia singgah surau semayang, lepas tu dia akan usung dua guni. Seorang makcik tua dah masa tu. Ya, dia akan pikul satu guni letak tepi jalan, dia ambil satu lagi, biasa 2 guni. Ya, barang jualan dia. Dia tahan bas, naik bas, hari Sabtu naik bas pergi ke Benter, bas pertama, ya, untuk berniaga. Ya. Habis Pekansari tu,
dia beli dengan kawan-kawan dia yang tak habis. Peniaga-peniaga macam tu lah. Sebab ada setengah tu dia tak pergi berniaga di Jalan Tut. Jadi makcik ni dia pergi berniaga pula di Jalan Tut besok hari Ahad. Jadi dia belilah pucuk ubi ke apa semua dalam guni dia tu. Besok dia pergi jual Jalan Tut pula. Kemudian petang-petang pergi kutip pucuk paku apa semua jual. Gitulah. Dan dia menanggung 2 keluarga. Sebetulnya anak dia ada OKU. Kemudian satu keluarga, satu anak dia juga berpisah dengan suami dia. Dia menanggung. Makcik ni dah yang tanggung. Saya rasalah setiap hari jualan dia, kalau pun untung dia boleh dalam RM20, RM30. Jual pucuk paku, banyak mana sangat untung. Dapat untung 5 sen, 10 sen gitu je. Satu hari kami terkejut, makcik tu dapat panggilan untuk pergi haji. Dia boleh pergi haji. Tak terfikir, satu kampung tu tak fikir makcik ni boleh pergi haji. Jadi bila saya dengar makcik ni boleh pergi haji, saya tanya mak saya, iya ke? Kami panggil Mak Song, betul ke dia boleh pergi haji? Dia kata ya. Dapat pergi haji. Masya Allah. Makna dia kompor duit tu, mungkin RM1, RM2, RM1, dia kompor sampai waktu dia tua, dia boleh pergi haji. Ada orang yang kata Nabi, dia tak ada harta, tapi dia ada ilmu. Maka orang macam ni dia dapat pahala, niat kalau Tuhan bagi ke dia, dia nak buat macam tu. Dia nak beramal macam orang tu. Maka dia kata Nabi, maka orang macam ni dia mendapat pahala yang sama dengan golongan pertama. Pahala apa dia? Pahala niat yang baik. Orang yang kaya, dia nak sedekah, dia niat dulu sedekah tu. Dapat pahala niat baik. Niat nak buat baik. Semua benda kan bermula dengan niat. Semua benda kita buat ni, kita niat dulu. Macam kita nak derma, dia rumah tadi ambil duit dalam poket. Nak niat dah tu. Duit ni nak tabur masjid. Tapi tak tahu lagi. Kadang-kadang ramai niat je, bawa balik semula. Jadi dapat pahala niat. Semua buat baik tu dia bermula dengan niat dia. Maka orang yang macam tadi dapat pahala niat yang sama. Bukan pahala yang sama. Pahala orang yang baca Quran, khatam, dengan orang baca Qul Allah 3 kali dapat pahala sekali khatam Quran. Sama tak? Orang yang baca Qul Allah 3 kali mendapat pahala seolah dia membaca sekali Al-Quran. Sama tak pahala orang yang baca setiap huruf Quran? Tak sama. Tak sama. Tuan-tuan tengok bola dengan dalam televisyen secara langsung, dengan orang pergi ke stadium, sama tak? Tak sama. Kalau sama, tapi dapat tak nikmat dia? Dapat tahu tak keputusan? Dapat. Sama tak? Tak sama. Di stadium boleh bertempik, di rumah jangan bertempik. Gila. Duk tengok bola seorang, gol, celaka, referee, kaki, bangku, duk rumah seorang. Jadi tuan-tuan. Tapi dalam stadium suasana lain. Sebab tu walaupun ada seri langsung, stadium penuh juga. Padahalnya tengok stadium dengan tengok dalam televisyen langsung ada masa lebih baik daripada tengok yang seri langsung. Pasal apa? Ada ulang tayang. Macam kawan saya pergi tengok bola, Pahang kalah, dia kata nak balik tengok ulang tayang, kok menang pula. Mana boleh. Ulang tayang tu tayang yang benda sama je. Kalau kalah di stadium, kalahlah ulang tayang tu. Tapi sama tak nikmat? Nikmat tak samalah. Wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu na'udzubillah wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fi haqqa fa hadza bi akhbasil manazil. Na'udzubillah. Yang ketiga siapa dia? Orang yang Tuhan bagi harta ada. Tapi tak ada ilmu. Belajar tak nak, dengan kuliah tak mau. Tak nak tuan-tuan. Sebut bab agama ni, Allah jadi anti. Cukup. Dia taklah dia kata aku benci agama. Tak. Tapi dia sikap dia. Dengan kuliah tak nak dengar. Pengajian tak pergi. Hidup dia harta banyak berpoyo-poyo. Dengan harta yang dia ada tu. Pasal apa tak nak belajar? Dia kata nanti tahu hukum tak boleh. Tahu hukum kena buat. Kata tahu tak apa. La ilaha illallah. Dia tak nak belajar tu sebab apa? Sebab dia kata kalau tahu kena buat. Tak tahu tak apa, tak berdosa sebab tak tahu.
Tuan-tuan, dia bukan begitu. Ilmu ni, ada yang kita biarkan kita jahil berdosa dah. Tak belajar tu berdosa dah. Ya. Membiarkan kita jahil dalam perkara yang fardu ain, perkara yang wajib kita tahu, dosa. Ya. Membiarkan sebab tak belajar. Sebab tu dalam Islam ni, dia ilmu ni dia bukan ilmu sama je. Ada yang fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Ya. Jadi oleh kerana itu, yang ketiga kata Nabi, orang yang ada harta, hidup poya-poya, maksiat pada Allah, minum arak, berzina, berjudi, apa semua. Kenapa dia? Kerana tidak ada ilmu yang memandu harta dia. Ya. Jadi harta ni sekalian nak tengok, bila kena hakikat manusia dia cari tak apalah. Jangan sampai harta urus dia. Tuan-tuan, ya, nak cari harta, cari. Jangan sampai harta urus kita sampai kita tak ada masa dengan Allah Ta'ala. Ya. Carilah, tak apa. Rezeki halal. Dapat baik. Kita boleh derma, boleh sedekah. Allah Rabbi, besar pahala dia. Ya. Selagi mana kita mengurus harta kita, jangan harta urus kita. Ya. Sebab tu kadang-kadang ada orang beli, ya, beli apa-apa pakaian, kenderaan dan sebagainya. Kita pakai, beli untuk guna ya akhi, guna. Ya, buat sesuatu benda atas kepentingan kita, bukan atas nak supaya orang puji kita, sanjung kita sebagai na'udzubillah, tidak. Yang keempat, wa abdun lan yarzuqullahu malan wala ilma, na'udzubillah. Yang keempat ni, orang yang tak ada harta, tak ada ilmu. Hidup susah, tuan-tuan sekalian, Allah Rabbi. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah, susah betul hidup dia. Dia hidup tiap-tiap hari kutip tempat sampah tu. Tempat orang buang sampah tu lah dia kutip tin, kutip plastik, jual. Susah tuan sekalian. Ya, jalan kaki saya panggil dia. Ya, yelah bagi sumbangan sikit. Ya, tapi nasihat saya kata gini, kita ni hidup dua tempat. Kalaupun kita tidak bahagia macam orang lain di dunia, jangan kita celaka di akhirat. Ya, kalau dah lah kita susah dunia, akhirat pula susah pula, tak guna tuan-tuan. Ya. Saya ni duduk doa siang malam, ya Allah. Ya. Sekarang jawatan besar. Ya. Takut jawatannya menyusahkan di akhirat. Dia minta doa siang malam pada Allah Ta'ala supaya jawatan kita pegang ni, pertama tidak menyebabkan kita berdosa. Yang kedua, kita boleh tolong guna kuasa yang ada ni untuk benda yang mendekatkan manusia dengan Allah Ta'ala. Ya. Saya kebetulan kena jaga alam sekitar, kena jaga air. Ya. Bila duduk sini tu sekalian, terasa betul. Ya, terasa kita ni, sebab air yang sampai ke rumah kita ni, air yang dia dirawat. Ya, rawat. Air ni ambil di persungai, masuk dalam tangki, heningkan dulu, kemudian masuk dalam loji, kemudian buah obat apa semua, dirawat apa semua, barulah dihantar masuk paip, hantar ke rumah kita. Kita buat jiruh pokok. Kita buat basuh kereta. Air yang mahal tu. Sepatut tak ada air hujan nak basuh kereta ni. Ya. Nak basuh kereta, nak siram pokok ni, tak payah air rawat. Air rawat ni mahal. Di Pahang ni, kos air rawat RM2 lebih, 1,000 liter. Jual 70 sen. Harga yang kita bayar ni baru 70 sen. Harga kos dia, kos pengurusan dia RM2 lebih. Pas niaga macam mana gitu? Modal RM2 lebih, jual 70 sen. Bagus betul peniaga macam ni. Sebab tu kalau tanya awang tahulah. Tu awang duk pening. Ya. Bila paip bocor, kena beki. Nak beki kena ada modal. Modal apa yang modal tak cukup dah ni? Sebenarnya negara kita ni, kebanyakan syarikat air yang mengurus air ni, syarikat kerajaan negeri lah sebanyak semua. Yang 1-2 syarikat je untung, yang lain rugi semua. Pasal apa rugi? Paip bocor, keluar. Yang bocor ni, yang dah dirawat, bukan air mentah sungai tu. Ya. Jadi kadang-kadang paip kita terbuka, kita lock je. Ya, pasal apa? Titik-titik gitu je. Cuba tuan-tuan ambil besen, cuba takung. Semalaman penuh. Bayangkan dah 3 bulan macam tu. Ya, ni contohlah. Saya sebut ni rumah saya pun, dia juga kadang bocor. Tapi saya tak boleh dengar sekarang ni. Bila nitik-nitik tu agaknya buat jadi menteri air ni, kena jadi lain. Ya. Bila bunyi tak tu, saya tak boleh dengar tu. Ya. Saya kata beritahu isteri, tak ada besen lah.
Sekurang-kurang kita boleh guna bahasa cawan, bahasa apa. Jangan biar dia nitik gitu. Ya. Jadi pasal apa? Kerana murah. Bila murah sangat, manusia tak ada harga, tidak menghargai sebab murah sangat. Sebab tu orang beli baju apa? Jenama. Jenama apa? Orlando ke apa? Kan? Baju mahal-mahal. Baju saya tu tak ada jenama. Ya. Bonia. Katalah. Berapa? 800 setengah. Ya. 700. Orang beli pasal apa? Beli nama. Ya. Padahal hakikat sama je bajunya, tapi dia nak berjenama. Ya. Jadi kerana faktor tu orang sanggup. Ya. Jadi sebab tu bila kita tengok, ya, bila kita hidup ni sama juga pahala. Ya. Sebut pahala, tuan-tuan nampak apa dia? Nampak semayang, zikir, baca Quran, buat baik, suruh buat baik, tegah mendekat. Tuan-tuan nampak pahala tak tanam pokok? Kita tak rasa boleh pahala dengan tanam pokok. Ya. Padahal tanam pokok tu, Masya Allah, pahala cukup besar. Kadang-kadang lagi banyak pahala daripada sedekah. Sedekah ni timbul riak, tuan-tuan. Tanam pokok, mana ada orang riak sangat tanam pokok? Pakcik ngapa sombong nampak? Tanam pokok, tengok. Tak ada, tuan-tuan. Ya. Nabi kata bila kiamat nak berlaku dah, langit nak runtuh dah, kamu tengah tanam pokok, teruskan tanam pokok tu, kata Rasulullah. Ya. Tanam pokok tu. Jangan bagi ke masjid berzikir. Pasal apa? Dengan pokok tu boleh pahala. Ma min muslim yazra'u zar'an. Ya, ada itu. Yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an. Fayakulu min tayran aw bahimatan aw insanan illa kana lahu bi sadaqah kama qala. Mana-mana orang ma min muslim, mana-mana orang Islam. Syarat orang Islam dah. Sebab pahala-pahala ni kena syarat Islam. Mana-mana orang Islam tanam pokok yang melata, yang menjala, pokok labu ke, pokok temikai ke, yang menjala. Atau pokok yang ada batang, durian ke, manggis ke, lansak ke, apa semua. Dia pokok yang ada batang. Fayakulu min tayran, lalu burung mari makan. Burung makan buah dia, makan madu dia, makan. Au bahimatan, atau binatang melata, mari babi, mari tupai, mari tu makan. Au insana, atau manusia mari makan. Ambil cara betul beli, ataupun sedekah, ataupun dicuri. Illa kana lahu bihi sadaqatu. Semua tu kata Nabi, dia beri pahala sedekah oleh Allah Ta'ala. Buruh hingga atas pokok kita tanam pun kita dapat pahala. Buruh hingga, rumah saya tu ada satu pokok, orang panggil pokok ajaib. Nama pokok ajaib. Pasal apa katanya jadi obat semua pokok ni. Ya. Orang Melayu ni kan begitu, satu jenis, satu ubat boleh rawat 10 penyakit. Doktor kata tak payah buka klinik kalau makan ubat ni. Ya. Tapi kita. Lalu datang burung merebah ni, dia buat sarang. Saya tengok ada anak. Ya. Saya beritahu anak saya jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Ya. Pasal apa? Kerana dalam banyak beratus beribu pokok ada sekeliling rumah kita, Allah Ta'ala pilih dia, ilhamkan dia, kamu buat sarang di pokok ni. Pasal apa? Kita pun tak tahu. Ya. Boleh jadi Tuhan beritahu kalau kamu nak selamat, kamu buat sarang di sini. Tuhan dia tak ganggu, anak kamu tak diganggu, telur kamu tak diambil. Ya. Boleh jadi begitu. Lepas tu dia bertelur sekejap-kejap, dia terbang besar. Lepas tu bertelur balik situ. Ya. Jadi kita ni kadang-kadang kita tak tahu apa yang sedang Allah atur buat kita. Saya tak tahu kita. Sebenar Allah atur apa kita ni? Ya. Tuan-tuan pernah fikir tak? Kerajaan pilihan raya lain tiba-tiba berhenti tengah jalan, tukar kerajaan tengah jalan. Ya. Tak pernah fikir. Saya duduk jengkau, tiba-tiba kena bertanding di Kubang Krian. Menang pula Kubang Krian. Masuk Dewan Pembangkang. Sekerat jadi kerajaan sekerat. Ya. Jadi ustaz kalau macam tu macam tak cicak lah, putih sekat hitam sekat. Tak gitu. Tapi makna siapa pun nak fikir. Ya. Allah Rabbi. Hidup kita ni kadang-kadang apa sebenar Allah sedang rancang. Ni pilihan raya ni dekat tak lama mungkin ada pilihan raya parlimen pula. Sabah pilihan raya, nak pilihan raya. Apa yang berlaku? Wallahu alam. Sebab tu hidup ni apa pun kita buat, jaga. Pertama, jangan buat benda berdosa. Sebab kita bukan nak hidup di sini. Hidup sini hidup sementara je. Yang kedua, buat baik, ya, setakat mana yang kita mampu. Tuan-tuan jangan duk sedih yang tak boleh buat, tak sedih. Ya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Buat yang kita boleh buat. Ya, jangan kita fikir menyesal pasal apa? Allah, saya nak pergi haji tapi duit tak ada. Yang sedih tak boleh pergi haji. Tak usah fikir yang tak boleh buat, yang boleh. Ya, kita tengok kawan kita baca Quran, Allah, saya tak reti baca Quran. Sedih betul tak boleh baca Quran. Berzikirlah. Kita boleh berzikir, kita berzikir. Yang pakcik itu boleh baca Quran. Waktu dia baca Quran, contoh, waktu dia semayang. Waktu dia semayang. Maka kita tak semayang, kita berzikir. Ya, umpamanya. Ya. Jadi oleh kerana itu, kita buat apa yang boleh. Yang kedua, jangan ada urusin benda yang kita tak mampu. Tuhan ni dia buat semua manusia tak sama. Ada orang boleh begini, ada boleh begini, ada boleh begini. Ya, oh, saya nak jadi politik dah. Tak mesti. Tuan-tuan tengok tukang masak, dia berniaga, maju berniaga, nak berniaga. Jangan. Tak semesti gitu. Ya, kerana Tuhan buat atur kita dalam pelbagai. Akhir sekali kata Nabi, yang keempat apa dia? Orang yang tak ada ilmu, tak ada harta. Ilmu tak ada, harta tak ada. Maka dia tengok orang yang ketiga tadi buat maksiat dengan harta dia, maka yang keempat dia katakan golongan keempat. Dia kata kalau aku ada harta macam dia, memang aku boleh enjoy macam dia. Kalau aku ada, aku boleh minum 3 botol, dia sebotol je. Ya. Lalu dia bercita-cita nak buat maksiat sebagaimana golongan ketiga. Padahal dia ni miskin, tak boleh buat. Maka dia mendapat dosa di atas niat jahat dia. Jadi kalau begitu, kalau orang niat buat jahat dapat dosa juga ke? Ya. Dia lintasan tak apa, kasat tak boleh. Orang yang kasat nak buat sesuatu mendapat dosa di atas kasat dia, walaupun dia tak buat. Ya. Orang yang berniat lintasan hati tak berdosa. Tapi kalau dia kasat dah, umpamanya dia dah kasat nak bunuh orang tu, dah siap apa semua, peluru, persenapan dah siap, tunggu pukul 3 pagi, pukul 3 dia tembak, tiba-tiba pukul 2.45 dia mati. Maka dia dapat dosa tak? Dapat dosa. Sebab tu ada hadis Nabi kata, Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang bunuh, dia yang kena bunuh, dua-dua masuk neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau yang yang membunuh masuk neraka, sahabat tahu, tapi kenapa yang kena bunuh masuk neraka? Kerana yang kena bunuh pun niat nak membunuh sebenarnya. Cuma dia tak dan dia je, dan orang lain dulu. Ya. Jadi oleh kerana itu, kasat berarti azam dah tekad, cuma tunggu waktu. Ya. Jadi mudah-mudah Allah Ta'ala pelihara kita bersama, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, doa pada Allah Ta'ala, mudah Allah mudahkan, meringankan urusan yang saya pikul. Ya. Dan mudah-mudahan kita hidup, kita pakat jaga. Dan sekarang pihak kementerian kita tekadlah, kita tegas. Kita tak boleh kompromi dengan benda yang boleh mencemarkan sungai kita, alam kita sebagainya. Saya beritahu pegawai, mana-mana kilang yang buat pencemaran, kita kena ambil tindakan. Kita kalau kita main denda saja tak cukup. Denda orang tak takut, tuan bayar 1,000, 2,000 apa sangat. Kilang juta-juta untung. Ya, kita gantung operasi. Ya. Saya minta supaya kalau mana-mana kilang buat cemar, kita gantung operasi. Kita gantung sebulan operasi dia, tak benar ke operasi. Ya. Baru ni ada kilang yang kita gantung sampai 2 minggu. Berjuta dia rugi. Sebab kita kena ajar. Ya, setengah-setengah dia ni dia rasa dia boleh buat. Ya. Dia buat pencemaran sampai sungai-sungai tu cemar, ikan beribu mati, tuan-tuan. Kita tengok tu, Masya Allah. Ya, ada kilang-kilang sawit ke kilang-kilang apa, kita kena pastikan tak apa, operasi dengan baik, jaga kebersihan, jangan sekali-kali lepaskan efluent yang tak elok tu lepas ke sungai. Ya, kita minum air sungai tu. Jadi mudah-mudahan, sebab kita nak ubah minda kita. Sebab orang Melayu ni, sungai belakang rumah. Sungai kita dulu, kita buat rumah, sungai belakang rumah. Ya, depan rumah kita jalan. Orang putih, depan rumah dia sungai. Sebab tu jaga sungai dia. Jaga bersihan sungai. Kita belakang rumah. Nak ke mana pakcik? Nak ke sungai kejap. Tahulah nak buat benda lah. Kalau pergi sungai tak ada kerja benda lah. Ya, jadi kita nak ubah konsep tu, bahawa sungai ni tempat sumber hidup kita. Allah tak sebut dalam Quran, waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayya'ukum. Ya, dijadikan daripada air itu sumber bagi segala hidup. Rupanya air ni sumber hidup. Ya, wallahu alam. InsyaAllah panjang umur jumpa semula pada masa akan datang. Ya, dan kita, anda pun ambil kesempatan sikit insya-Allah pada 30 hari bulan ni. Ya, 30 hari bulan ni ada nak buat peduli sikit lah, peduli kahwin anak anda di Wisma.
Wisma Pendopo, jemput semua. Ya. InsyaAllah. Ya. Masih dalam PKPB, jadi kita kena jaga SOP sikit lah. Ya. InsyaAllah mungkin kalau kita pergi tu, kalau nampak penuh sangat tu, kita tunggu sekejap, kita gili-gili masuk lah. Ya. InsyaAllah pakai penutup muka. Ya. Dan yang lain doa pada Allah Ta'ala, Allah angkat wabak ni daripada negara kita, daripada tempat kita, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa la tuhinna wa la tamhana wa la arhamna amin. Rabbana taqabbal wa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.